Iwan yang berusaha Hajar Rosni Yati Mansur, pengerusi Gemah Nur Iman, dan juga yang berusaha barisan AJK Gemah Nur Iman, dan yang dihormati para jemaah yang telah mula masuk di kuliah Maghrib Anjuran Gemah Nur Iman pada malam ini. Terima kasih dan syukur diucapkan kerana sesungguhnya dengan izin Allah juga kita terus dapat berada di dalam kuliah ilmu pada setiap masa. InsyaAllah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berkatilah dan rahmatilah perjalanan kuliah maghrib kami pada malam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi memberkati majlis, marilah bersama-sama kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan bacaan umul kitab yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Datuk Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak membuang masa, dengan ini saya serahkan majlis ini kepada yang berbahagia Datuk. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Puan Husniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gemah Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan pada malam ini untuk meneruskan kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan asbab kita menuntut ilmu dan berada dalam majlis ilmu ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah, sebelum saya meneruskan kuliah pada malam ini, saya nak mencadang pada kepimpinan Gemah Nur Iman, sebab sekarang ni waktu maghrib dan waktu isyak ni awal awal dan juga lepas maghrib tu, kalau sementara nak menunggu 8 suku ni lama kan. Dia kalau boleh saya nak mencadangkan lah, mungkin akan datang ni kita boleh mula awal sikit, balik pada pukul 8 balik pukul 8 malam, sebab maghrib pun awal lah kan. Ini terpulanglah kepada ni, saya hanya mencadang saja. Boleh Datuk. Ya, boleh Datuk akan datang ni kan. Jadi mungkin
Pukul 7 dan dah maghrib kan Datuk kan? Ya, Pukul 7 dah maghrib dah. ya betul lah, sekarang ni awal. Jadi kita balik pada ni. Sekarang malam ni insya-Allah pada muka surat 48 ni. Sebelum ini kita membicarakan sifat mustahil bagi Allah, bagi sifat ilmu iaitu al-jahlu, jahil. Sifat ilmu, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat jahil ini adalah sifat kita, sifat makhluk. Kita dah bicarakan panjang lebar, dan insya-Allah pada malam ini kita masuk kepada sifat mustahil yang seterusnya, iaitu sifat mati. Mati lawan bagi sifat hayat, sifat hidup. Allah Subhanahu Wa Taala Maha hidup. Sifat hayat bagi Allah Subhanahu Wa Taala lawannya mati. Bagi siapa yang ada kitab, muka surat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang dalam matannya, wal mautu, dan begitu juga. Waw ni siapa yang ni lah, kenapa pendek saja pula? Wal mautu, dan mati. Apa maksud sebenarnya tu? Waw ni dalam bahasa Arab dipanggil waw al-ataf, wawul ataf. Waw yang dihubungkan dengan perkataan ataupun frasa yang sebelumnya. Yang sebelumnya disebut apa? Wa yastahilu kan? Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala. Tu dia. Dia ataf ke situ. Dan demikian mustahil juga ke atasnya. Ke atas siapa? Ke atas Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan wal mautu. Dia pergi ke situ. Siapa yang belajar bahasa Arab lah. Jadi waw tu dipanggil wawul ataf. Dia ada banyak waw ni, dipanggil wawul qasam pun ada, iaitu waw yang digunakan untuk sumpah. Sebab itu wallahi, dia guna waw juga. Dalam matan ni wal mautu maksudnya dan, ataupun dipanggil wawul ataf. Maknanya inilah kehebatan pengarang kitab, dia menggunakan keindahan bahasa Arab, sastra bahasa Arab. Sebenarnya kalau nak tulis jadi panjang. Wa kadzalika, dia kena sebut juga tu. Yang sebelum ni kan matan muka surat 43 tu. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-mautu. Dia kena sebut macam tu. Kalau nak jadi panjangnya. Jadi maksudnya wawul ataf ni dia ataf balik kepada ayat tu. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala. Dan begitu juga. Sebab itu dalam muka surat 48 itu dimasukkan dalam terjemahan itu kepada matan itu dalam kurungan. Dan begitu juga mustahil atas Allah Azza wa Jalla mati. Dan begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mati. Kita tengok syarahnya. Lawan bagi sifat wajib bagi Allah Azza wa Jalla yang ke-10, iaitu al-hayat, ataupun hidup. Lawan bagi hidup ialah al-maut, ataupun mati. Sifat al-hayat iaitu sifat wujudiyah, yang termasuk dalam kategori sifat ma'ani yang keempat. Dia dah sebut dah dalam kuliah kita yang lepas. Semua sifat-sifat ma'ani adalah sifat yang kita panggil sifat wujudiyah. Selain daripada sifat ma'ani bukan sifat wujudiyah. Dipanggil sifat adamiyah. Jadi sifat wujudiyah, sifat al-hayat ni sifat wujudiyah, sifat ma'ani, yang keempat. Lawan sifat ini diistilahkan sebagai ad-did, kata lawan, yang bertentangan, yang berlawanan ataupun yang bertentangan.
Hal ini kerana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kedua-dua sifat al-hayat dan lawan ni adalah sifat wujudiyah. Ya? Dua-duanya sifat wujudiyah. Ya? Beza abdid dengan an-naqid. Abdid ni diguna kata lawan atau kata yang bertentangan yang diguna dalam sifat-sifat wujudiyah ataupun sifat-sifat ma'ani. Manakala istilah yang lain tu, ya, sifat-sifat yang selain daripada sifat ma'ani, ya, masuk dalam istilah an-naqid. Dia bertentangan juga, ya, tetapi ini pembagian bahasa lah, ya, yang ingat kita pun tak payahlah kita nak bahas panjang-panjang yang tu. Yang mustahak kita faham, hidup lawannya mati. Ya, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu mati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Ya. Dalam hukum akalnya, ya, kita kalau nak bahas dari segi hukum akalnya, mustahil, memang mustahil lah Allah taala itu mati. Kalau Allah taala itu mati, maka bagaimana dia nak menjadikan alam ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menjalankan kudurat dan iradatnya, ya, jika Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat mati, ya. Sebab kita faham mati ni tak boleh buat apa-apa, ya. Bila kita faham mati ni, yang mudah kita faham, kita lah makhluk ni. Bila makhluk ni mati, tak boleh buat apa-apa. Termasuklah kita lah manusia. Semua orang urus, ya. Semua orang urus kalau dah mati ni. Sama ada manusia ke, haiwan ke, tak boleh buat apa-apa. Ya. Orang lain lah yang akan tolong urus. Ya. Sebab dah tak ada nyawa, ya, tak ada roh. Ya, sebab kita ni hidup dengan roh. Dengan roh itulah yang kita menggerakkan anggota kita dan sebagainya. Itu kita makhluk. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, dalam matan di atas, ya, dalam matan di atas, Al-Imam As-Sanusi menjelaskan bahawa lawan bagi sifat al-hayat adalah al-maut. Ya. Ni sangat mudah je kita nak faham. Ya. Mudah kita nak faham, lawan bagi hidup adalah mati. Ya. Lebih mudahlah insya-Allah kita nak faham, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat mati. Ya. Kalau dekat situ pun maknanya kita dah boleh faham dengan akal kita yang waras. Ya. Menurut Syekh Ahmad As-Suhaimi, ya, Syekh Ahmad As-Suhaimi, ya, dalam kita tengok dalam syarah matan Umul Barahin ni yang dibuat, yang dikarang oleh Dr. Yusri Mazlan, ya, bersama rakan-rakan dia, beliau, ya, banyak merujuk kepada antaranya Syekh Ahmad As-Suhaimi ni, ya, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang Syekh Ahmad Suhaimi ni orang Nusantara kita, ya, orang ulama Nusantara kita, ya. Apa kata Syekh Ahmad As-Suhaimi? Wa huwa 'indal mutakallimina sifatun la yata'atta ma'aha al-idrak. Qala al-Kharashi wa huwa fil hadithi ibaratun 'an mufaraqatil ruh lil badani wa fil qadimi ibaratun 'an qawli hayatihi bi ruhin aw mizajin. Yang bermaksud, mati itu menurut ahli kalam, ya. Indal mutakallimin, ahli kalam ni maknanya ulama tauhid, ya. Mati menurut ahli kalam ataupun ulama tauhid ialah satu sifat yang tidak memungkinkan dengannya mengetahui sesuatu. Ini yang dibahas oleh ahli kalam. Maknanya kalau dah mati memang tak boleh buat apa-apa. Ya, tidak memungkinkan dengannya mengetahui sesuatu. Ya, kalau mati memang tak tahu apalah. Ya, tak tahu apa ataupun tak boleh buat apa dah. Bila mati. Ya. Al-Kharashi berkata mati itu bagi makhluk bererti satu ungkapan tentang perpisahan roh daripada badan. Ini kita makhluk.
Maknanya hari ini Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan kita dengan kehidupan. Mana kita hidup. Ditiupkan roh. Sebab itu kalau kita baca dalam surah As-Sajdah, wa nafakha fihi min ruhihi, dalam surah As-Sajdah, bagaimana Allah Ta'ala meniupkan roh ke dalam jasad manusia, lalu hiduplah jasad kita ni baru hidup. Sama juga semasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Nabi Adam, Nabi Adam alaihi salam, yang ditempa daripada beberapa jenis tanah, yang dibentuk oleh malaikat, diperintah oleh Allah Ta'ala, membentuk jasad Nabi Adam. Sebelum ada roh, mana terbujur macam tu sajalah. Apabila ditiupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam, barulah Nabi Adam tu hidup. Samalah sampailah kepada kita hari ini. Roh yang ditiup semasa kita dalam kandungan ibu kita. 40 hari yang pertama jadi apa? Daripada air mani menjadi alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua, air mani yang alaqah tadi, segumpal darah tadi menjadi mudghah. Kemudian jadi tulang belulang, baru dibentuk menjadi manusia. Itu peringkat-peringkat kejadian. Sampailah 120 hari kalau tak silap saya, 120, 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga, barulah ditiup roh, barulah ditiup roh kepada janin yang dikandung dalam perut ibu, baru ada roh. Bila ada roh tu baru hidup, bila hidup itu baru dia boleh mendengar, yang mula-mula sekali mendengar lah, sebab penglihatan tak ada lagi dalam janin tu, dia boleh mendengar. Sebab itu dalam kandungan ibu ni, jika ibu tu baca Quran ataupun didekatkan dengan ayat Al-Quran, maka janin ni pun boleh mendengar. Sebab itu galakkan orang yang mengandung untuk mendengar perkara yang baik-baik, membuat perkara yang baik-baik, sebab ada efek, ada kesan kepada janin yang dikandung, yang apabila telah ditiup roh, telah ditiupkan roh, maka janin tadi pun, bayi dalam kandung itu pun boleh sama-sama mendengar. Jadi ini yang disebut oleh Imam Al-Kharashi tadi ni, bagi nak menunjukkan apabila roh tadi ni berpisah daripada badan, maka itulah dinamakan dengan mati. Ini kita bagi makhluk kita ni. Jadi apabila ditarik roh, bila sampai ajal kita, malaikat Israel akan mencabut nyawa. Nyawa tu roh kita lah. Roh tu ditarik, nyawa kita ni ditarik. Ditarik keluar, habis saja keluar daripada badan, maka jasad kita pun dikatakan mayit, ataupun mayat, ataupun matilah maknanya. Gelaran kepada jasad kita tu mayat lah, maknanya dah mati, dah keluar roh daripada badan. Itu istilah mati itu maknanya keluar roh. Sebab itu masa kita tidur pun roh kita keluar, tapi tak habis. Tak habis keluar. Tak habis keluar. Itu pun dikatakan kita waktu dalam tidur mati kecil. Mati kecil. Walaupun tak habis roh keluar. Kalau habis roh keluar maknanya mati teruslah. Dan ada orang yang mati dalam tidur. Ada orang mati dalam tidur maknanya roh dia cabut sewaktu dia tidur. Mati ataupun tidur itu pun maknanya istilahkan mati kecil, sebab sebahagian roh kita keluar. Ini kita makhluk. Ini sifat kita makhluk.
Sebab itu nak tidur kena baca doa tu. Ya. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama Engkau aku hidup dan aku mati. Ya. Bila kembali balik roh bangun daripada tidur, itu kita ucap doa juga. Ya. Bersyukur. Alhamdulillah. Kita memuji Allah, mengucap syukur kepada Allah, dikembalikan roh kepada jasad kita sepenuhnya, hidup balik kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Bila mati? Tidur itulah matilah. Mati kecil. Ya? Mati. Allah Ta'ala bagi balik. Pulangkan balik roh tu. Ya, dalam jasad kita, hidup balik kita. Wa ilaihin nusyur. Dalam doa tu kita sebut juga wa ilaihin. Kita ni akan balik nanti dibangkitkan semula. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari kiamat nanti. Ya. Jadi itu doa nak tidur dengan doa bangun tidur ni rasanya kita semua dah hafal dah, tak tinggal dah. Ya. Kalau ada yang belum buat tu, saya ingat rasanya mustahil lah kot, ya, dalam apa ni, rasanya semua dalam kita ni semuanya dah menjadi amalan, seharian, doa nak tidur dan juga doa bangun tidur, mustahak, jangan tinggal. Kemudian sedangkan bagi yang bersifat, kata Imam Al-Kharashi tadi, sedangkan bagi yang bersifat dengan qidam, mati itu ialah satu ungkapan tentang keadaan hidupnya dengan roh atau perasaan. Ya. Apa maksudnya ni? Saya pun tak faham ni hadirin sekalian. Ya. Sedangkan bagi yang bersifat dengan qidam, siapa yang bersifat dengan qidam ni? Allahu Subhanahu wa taala lah yang bersifat dengan qidam. Apa maksud qidam? Tidak ada permulaan. Ya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tu ada permulaan, ya. Sedangkan bagi yang bersifat dengan qidam, mati itu ialah satu ungkapan tentang keadaan hidupnya dengan roh ataupun perasaan. Kalau sekali baca ni memang tak faham hadirin sekalian, ya. Apa beza dengan makhluk tadi tu, ya? Makhluk ni bila ada roh maka makhluk itu hidup. Apabila berpisah roh daripada badan, daripada jasad, maka dikatakan mati. Ini makhluk, ya. Sedangkan bagi yang bersifat dengan qidam, mati itu ialah satu ungkapan tentang keadaan hidupnya dengan roh atau perasaan. Saya pun tak faham hadirin sekalian, ya. Tak apa, kita tinggalkan yang tu dulu. Yang mustahak kita nak faham malam ni, kita makhluk ni ada hidup dan ada mati. Itu yang mustahak kita nak faham. Apabila Allah Ta'ala tiupkan roh dalam rahim ibu kita, itulah bermula kehidupan kita. Ya? Di alam maya ni lah, ya? Dalam alam rahim ibu, sampailah satu masa kita dilahirkan, kita hidup dalam dunia ni, sampailah satu masa Allah Ta'ala perintah malaikat maut mencabut ruh ataupun nyawa kita. Maka matilah kita. Itu kita makhluk. Sedangkan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat qidam lagi baqa. Ya. Qidam lagi baqa. Qidam tak ada permulaan, kita ada permulaan. Permulaan kita bermula daripada persenyawaan benih ibu kita lah, ya. Itu dari segi jasadnya, ya. Dari segi rohnya Allah Ta'ala telah ciptakan roh kita ni awal dulu lagi, ya. Yas'alunaka 'anil ruh, ya. Qulir ruhu min amri rabbi.
Katakanlah wahai Muhammad, apabila ditanya tentang ruh, maka katakanlah sesungguhnya persoalan ruh ini adalah di dalam ilmu Allahu Subhanahu. Kita tak ada ilmu ataupun terlalu sedikit maklumat kita berkaitan dengan roh ni. Ya? Bila roh kita diciptakan, kita pun tak tahu. Ya? Tak tahu bila bermula. Ya? Cumanya apabila Allahu Subhanahu Wa Taala menciptakan roh ni, ya? Disebut dalam ayat Quran ni, ditanya kepada roh ni, ya? Ditanya kepada roh ni, siapakah Tuhan kamu? Ya? Maka roh ni menjawab, ya, alastu bi rabbikum qalu bala. Adakah aku ni Tuhan kamu? Roh semua roh yang diciptakan termasuklah roh kita, roh ibu bapa kita yang di alam roh lagi, maknanya tak turun ke alam dunia lagi, tak masuk lagi dalam rahim ibu kita, ya, dalam alam arwah lagi. Ketika itu kita pun tak tahu berapa lama, berapa juta tahun dahulu Allah dah tanya dah kepada roh kita ni, ya, bukankah aku Tuhanmu? Maka roh semua menjawab qalu bala, ya, bahkan, ya. Jadi maknanya hadirin sekalian, kalau dari segi ilmu tasawufnya, ya, dalam pengajian ilmu tasawufnya, nak membicarakan asal usul roh kita ni adalah satu makhluk yang suci. Apa maksud suci di sini? Roh kita ni mengenal Tuhannya. Sebab tu dia mengaku. Bila Allah Ta'ala tanya, betulkah aku ni Tuhan kamu? Roh ni menjawab, bahkan kaulah Tuhan kami. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi. Ya? Maknanya dari segi ilmu tasawufnya, asal kejadian kita ni, ya, roh kita ni adalah suci lagi mengenal, ya, mengenal akan Tuhannya. Ya, ini asal kita. Ya. Sebelum, kemudiannya apabila ditiupkan roh ni, ya, ditiupkan roh ni dalam rahim ibu kita, sampailah kita lahir, ya. Sebab itu apabila lahir saja kita, maka menangis, bayi itu menangis, kan? Bayi itu menangis, ya, sebab bermulanya orang kata apa, istilah yang apanya, maknanya di situ bermula cabaran kepada roh tadi ni. Sama ada roh tadi yang mengaku di alam arwah, dia ingat, dia kenal Allahu Subhanahu Wa Taala, bila dah lahir ke dunia tiba-tiba dia lupa, dia kufur, dia ingkar, dia tak ingat, tak mengenal Allahu Subhanahu Wa Taala. Ini dibahas panjanglah cerita, bagaimana kenapa bayi itu lahir menangis dan sebagainya. Ya. Yang asalnya kita ni bersih, suci dan mengenal Allahu Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini dah hakikat roh tadi. Ya, walaupun dalam Quran disebut, ya, Nabi, bila ditanyakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, urusan roh ini adalah urusan Tuhan. Yang mustahak kita faham itulah, ya, kerana sekurang-kurangnya kita ada maklumat ini. Asal kejadian kita adalah suci, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi tanggungjawab kita, ya, menjawab kita sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk balik, sebelum kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun nak kena mensucikan diri kita. Nak mensucikan diri kita, hati dan qalbu kita, nak memahamkan balik bahawa Allah lah Tuhan kita. Nak mengenal balik, ya, asal kita dulu mengenal Allah Subhanahu, kita nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan suci, bersih dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah kasih kepada kita, kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena mengaji ni, hadirin sekalian. Ya. Mengaji
kena ada aturan dia, ya. Inilah kita alhamdulillah insya-Allah kita bermula daripada, ya, ilmu tauhid inilah, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, nak mengenal hakikat, ya, sifat, ya, zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nak mengenal zat tu mustahil lah bagi kita. Yang diwajibkan kita mengenal sifat. Sebab itu wajib belajar sifat 20, ya. Sifat 20 inilah, ya. Kemudian kita nak beramal pula, ya. Sekadar faham, lepas tu nak beramal pula, ya. Bukan sekadar nak faham saja, tapi kita nak faham tadi, ya. Minta maaf jauh saya tadi, saya melencong jauh pula, ya. Cerita pasal roh tadi ni, ya. Sebab tadi paragraf muka surat 49 tadi yang terakhir tu, saya pun sukar nak faham apa yang dimaksudkan oleh pengarang ini, ya. Sebab sekali tengok macam tak ada perbezaan, ya. Yang kita faham berbeza makhluk dengan Khalik. Itu kita kena faham, ya. Khalik Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qidam, ya. Tidak ada permulaan lagi baqa, tidak ada pengakhiran. Hidup, hidupnya tiada permulaan, ya. Sebab semua sifat ini adalah bersifat dengan sifat qidam. Sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat hayat, iaitu hidup. Bila hidupnya tak ada permulaan, qidam. Bila akhirnya tak ada juga, baqa. Itu kena faham, kena pegang betul-betul, ya. Nanti jangan ada pula yang bertanya-tanya, ya. Tertanya-tanya, bila pula Allah Taala ni hidup? Ya. Siapa pula yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada jawapan. Ini soalan-soalan yang tak sepatutnya. Bila kita faham sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tak sewajarnya soalan-soalan timbul. Ada ni berlaku, ada berlaku sebab kita tak faham, ya. Jadi hadirin sekalian, ini sifat hayat yang lawannya mustahil yang kita belajar pada malam ini, mati, ya. Mati ini mustahil, ya. Sebab bila kita faham mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mati, maka kita dengan cara tak langsung mengukuhkan kepahaman kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat hayat, sifat hidup, ya. Kita sambung syarah muka surat 49 tu, paragraf yang di bawah, paragraf yang kedua. Berdasarkan kenyataan ini, mati menurut ahli kalam ialah ketidakupayaan sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang lain, ya. Ahli kalam tadi siapa? Ulama tauhid, ya. Jadi menurut pendapat ulama tauhid, makna mati ni maknanya tak ada upaya apa-apa lah. Tidak ada keupayaan sesuatu pun untuk mengetahui sesuatu yang lain, ya. Dah terhenti dah semua, tak ada, ya. Bila mati ini makhluk, ya. Namun, tengok, ya. Namun pendapat Al-Kharashi adalah lebih jelas dengan membahagikan mati itu kepada dua penisbahan. Mati bagi makhluk tadi itu apa dia? Berpisah roh daripada jasad. Itu mati yang pertama. Kategori yang pertama yang disebut oleh Al-Kharashi tadi. Dua penisbahan iaitu makhluk yang baharu dan Allah yang qadim. Dibezakan tadi. Perbezaan antara hidup dengan mati di sisi Al-Kharashi cuma dibezakan dengan kekalnya roh dan perasaannya di dalam badan makhluk yang baharu. Sedangkan adanya roh sama ada di dalam badan atau di luar badan sebagai satu yang seerti dengan mati jika dinisbahkan dengan zat yang qadim.
Apa dia nak sebut sini sebenarnya ni? Berbelit-belit bunyi dia ni ya. Yang tadi yang saya sebut di atas tadi saya baca pun tak faham ya. Ni disyarah di bawah ni baru kita nampak ya. Baru kita nampak. Nak membezakan dengan Allah yang bersifat dengan sifat qidam dan bersifat dengan sifat baqa ya. Sifat hayat, hidup ya. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat mati. Jadi mustahil Allah Taala bersifat dengan sifat mati ini sebab apa? Mati yang bersifat dengan sifat mati ini adalah makhluk. Cuma Imam Al-Kharashi di atas tadi ini membahagikan mati ini kepada dua ya. Dua. Yang pertama disebut yang makhluk tadi ni. Ya. Makhluk dia mati macam mana? Keluar roh daripada jasad. Itu mati. Ya. Jadi apa perbezaan hidup dan mati ni? Ya. Bagi makhluk dengan beza dengan Allah yang bersifat dengan sifat qadim. Ya. Bagi makhluk tadi bila keluar jasad, keluar roh daripada jasad, maka matilah. Ya. Cumanya sedangkan dia sebut ni, sedangkan adanya roh sama ada di dalam badan atau di luar badan sebagai satu yang seerti dengan mati jika disebahkan dengan zat yang qadim. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Bila roh keluar daripada jasad kita, kita makhluk ya. Sekarang ni maknanya jasad kita mati. Roh mati ke tak mati? Hadirin sekalian ya. Roh ni mati ke tak mati? Hidup Ustaz. Hidup ya. Roh ni hidup ya. Roh ni makhluk ke bukan makhluk? Makhluk. Makhluk. Jawab tu faham dah tu. Ya. Jadi apa yang Al-Kharashi nak bagi tahu kita dalam ni, dia kata sama ada roh ni, sama ada di dalam badan kita ataupun di luar badan ya, sebagai satu yang seerti dengan mati. Tak kiralah ya. Jika dinisbahkan dengan zat yang qadim. Nak ceritanya roh kita, jasad kita makhluk ya. Kita ni makhluk, roh ni pun makhluk. Tak kiralah roh tadi ada dalam badan kita ataupun di luar badan kita. Ya, sebagai satu yang seerti dengan mati jika dinisbahkan dengan zat yang qadim. Maknanya nak dinisbahkan makhluk kita tadi ni, jasad kita dengan roh yang Allah Ta'ala ciptakan tadi, berbanding dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya hanya hakikatnya hanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang hidup. Yang qadim, yang hidup tanpa ada permulaan dan tanpa ada kesudahan. Ya? Boleh faham tak? Boleh dapat tak apa yang saya nak sampaikan? Ya? Apa yang nak disampaikan oleh pengarang oleh Imam Al-Kharashi tadi ni. Tak kiralah maksudnya roh di dalam badan ke ataupun di luar badan, nak dibanding dengan zat Allah Subhanahu Taala, maknanya semuanya mati kecuali Allah lah. Ya? Itu yang nak disampaikan oleh Imam Al-Kharashi ni. Yang kita nampak di sini. Ya? Kemudian kita tengok muka surat 50. Ya. Selanjutnya beliau menjelaskan. Ya, mudah-mudahan ada pencerahan yang lebih ini lagi. Ya. Wa yastahilu alaihi ma fi ma'na al-mauti ka ay yakuna jamadan aw takuna hayatuhu bi ruhin
au biaklin au kaunihi la yudrikul asya'a illa bimumasah. Ya. Apa maksud dia? Dan mustahil ke atas Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat mati. Dan mustahil juga dia, yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala, bersifat dengan segala sifat yang seerti dengan makna mati. Ya, seperti adalah Allah Ta'ala itu jamad. Jamad ni apa? Maksudnya objek yang tidak bernyawa. Itu jamad lah. Macam batu, kayu, ya, itu dipanggil jamad. Ya. Macam haiwan, manusia ni tak dipanggil jamad. Ya. Makhluk yang tak bernyawa ni dipanggil jamad. Ya. Pepejal, macam batu, kayu dipanggil jamad. Jadi mustahil lah. Mustahil. Juga Allah SWT bersifat dengan seperti sifat yang seerti dengan makna mati, seperti Allah Ta'ala itu jamad, objek yang tidak bernyawa, atau hidupnya bergantung dengan adanya ruh, ya, makan, atau dia tidak dapat mengetahui sesuatu melainkan dengan sentuhan. Ya. Ini pencerahan lanjut oleh Imam Al-Kharashi tadi. Ya. Apa yang dia nak jelaskan di sini iaitu mustahil, ya, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat mati. Dan juga bersifat dengan segala sifat yang seerti dengan makna mati. Ya. Seperti makhluk yang tak ada nyawa, seperti batu, kayu dan sebagainya. Atau hidupnya bergantung dengan adanya ruh. Mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala ni tak bergantung nyawa ataupun ruh, kepada ruh ataupun nyawa. Ya. Makan ke ataupun minum dan sebagainya. Tak. Ya. Ini kita makhluk. Kita yang bergantung kepada ruh, baru kita hidup. Bila Allah Ta'ala tarik ruh, maka mati kita. Ya. Makan atau dia tidak dapat mengetahui sesuatu melainkan dengan sentuhan. Ya. Macam kita manusia ni, maksudnya kita makan, tu yang pertama. Atau kita nak mengetahui sesuatu kadang-kadang, ataupun pada kebanyakannya kita kena sentuh, baru kita faham. Contoh, kita nak sentuh cawan ni. Kita tahu tak cawan ni panas ke sejuk? Tak tahu. Bila kita sentuh, baru kita tahu. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya tu. Kita nak kebanyakan perkara lah. Sejuk ke panas ke. Kalau nak tahu sedap makanan, kita rasa dengan lidah, sentuhan juga. Sedap ke, masin ke, pahit ke, semua. Banyak dengan sentuhan. Allah Subhanahu Wa Taala sama ke macam tu? Tak sama. Sebab itu kita faham betapa kita ni, lemahnya kita nak tahu sesuatu pun nak kena pegang dulu. Panas ke sejuk? Kalau panas, tunggu sejuk dulu kan. Tak boleh. Sedap atau apa, baru kita makan. Kalau tak sedap, kita tak nak makan. Basi ke tak basi. Itu semua dengan sentuhan. Dengan sentuhan ataupun deria-deria yang lain lah. Yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentuhan ni maknanya adalah satu contoh yang diberi oleh Al-Imam Al-Kharashi. Jadi mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat begitu. Perlu kepada makan, perlu kepada nyawa, dan lain-lain lah. Itu adalah sifat makhluk. Jadi bila kita faham sifat makhluk ni, maknanya itu mustahil bagi Allah Subhanahu. Kita yang bersifat makhluk ni, kita lah yang memerlukan ruh. Allah Ta'ala mustahil. Mustahil Allah Ta'ala memerlukan ruh lah untuk itu. Memerlukan makan, memerlukan sentuhan dan sebagainya. Tak perlu. Termasuk perkara mustahil. Paragraf yang seterusnya. Termasuk perkara mustahil yang terkandung di dalam makna mati itu ialah apabila seseorang mengkategorikan Allah Azza wa Jalla adalah sebahagian daripada jamad yang tidak bergerak, atau hidupnya sebagaimana makhluk yang bukan jenis jamad,
ya, atau dia mengambil makanan untuk memastikan kelangsungan hidupnya sebagaimana makhluk bernyawa yang lain, atau mengetahui sesuatu itu panas dan sejuk berdasarkan kepada sentuhan panca indera, ya. Ini mustahil. Ini saya dah sebut tadi, mustahil. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat macam tu, ya. Sama macam manusia lah kalau macam tu, ya. Jadi mustahil Allah Subhanahu Wa Taala tadi bersifat seperti makhluk yang jamad, yang tak bernyawa tadi macam batu dan kayu, ataupun sejenis daripada makhluk yang lain yang bukan jamad, yang hidup lah, sama ada tumbuhan, haiwan, manusia, yang memerlukan makanan untuk kelangsungan hidup. Mustahil, mustahil. Yang nak mengetahui sesuatu panas ataupun sejuk, berdasarkan sentuhan yang saya sebutkan tadi, dengan panca indera, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muka surat 51, maka segala yang di atas adalah sifat hidup dan mati yang terdapat pada makhluk, kita hidup perlu makan, itu maksudnya. Allah Subhanahu Wa Taala perlu ke tak perlu? Tak perlu, ya. Tak memerlu. Kita makhluk ni yang perlu makan nak untuk kelangsungan hidup. Perlu makan, perlu minum, ya. Perlu ada oksigen segala sebagainya. Semua perlu, ya. Kalau tak ada benda-benda ni, mana semua susah hidup kita. Ya. Itu belum belum cabut nyawa lagi, belum ditarik roh lagi. Mana kalau makanan tak ada, hari ni beras kan? Hari ni beras. Baru Allah Ta'ala tarik sikit nikmat beras. Bukan beras tak ada, beras kurang. Kita dah kelang kabut dah. Kita dah kelang kabut dah. Baru beras kurang berada di pasaran. Betapa kita makhluk ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sifatnya yang serba lemah lah kita ni, ya. Kalau kita tak mengaku, tak tahulah, ya. Serba lemah. Kita bergantung dengan banyak perkara, ya. Banyak perkara untuk meneruskan kelangsungan hidup. Nak kena ada duit, ya. Nak kena bekerja, mencari nafkah, ya. Perlu makanan, perlu minuman, perlu berkeluarga, ya. Perlu orang lain dan serba macam lagi, ya. Tak boleh kita hidup seorang-seorang, ya. Itu untuk meneruskan kelangsungan hidup, ya. Sedangkan jika Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kesemua atau beberapa sifat yang dinyatakan tadi, sudah pasti dia adalah sebahagian daripada makhluk juga. Ini dalil hukum akal dia lah. Jadi yang memerlukan udara, makanan untuk kelangsungan hidup ni kita, ya. Di hukum akalnya, jika Allah Subhanahu Wa Taala pun bersifat macam tu, dia bukan Tuhan lah, ya. Mustahil, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat sama seperti makhluk. Dia akan melalui proses mati serta memerlukan sesuatu untuk memastikan dia hidup dan mengambil manfaat daripada hidupnya. Ini mustahil bagi Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat makhluk, dia akan melalui proses mati. Mustahil bagi Allah Subhanahu Ta'ala melalui proses mati. Ya? Kita dah baca dah sifat qidam baqa. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Dia hidup dan mengambil manfaat daripada hidupnya. Ya? Dia akan melalui proses mati serta memerlukan sesuatu untuk memastikan dia hidup dan mengambil manfaat daripada hidupnya. Adakah Allah Ta'ala mengambil manfaat daripada hidupnya? Mustahil. Bahkan kitalah yang mengambil manfaat daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan untuk kita. Ini mustahil. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerlukan sesuatu untuk memastikan dia hidup ataupun mengambil manfaat daripada hidupnya. Berdasarkan hujah ini, maka mati
ya, maka mati serta hidup dengan ciri-ciri yang ada pada makhluk adalah mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi hadirin sekalian yang kita nak faham bab mustahil, sifat mati ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja kita nak menafikan mustahil Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat mati. Yang hidup macam makhluk pun kita nak nafikan juga. Ya? Mustahil maknanya Allah SWT itu hidup macam makhluk. Yang apa tadi? Memerlukan macam-macam tadi. Untuk kelangsungan hidup. Memerlukan makanan, memerlukan udara, ya? Ada tempoh masa pula, ya? Mengambil manfaat daripada kehidupan dia. Ini mustahil, semuanya mustahil. Ini yang berdasarkan yang kita bahas pada malam ini. Ya. Maka mati serta hidup dengan ciri-ciri yang ada pada makhluk tadi adalah mustahil atas Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan kesimpulannya, lepas ni kalau ni kita boleh buka soalan lah insyaAllah. Ya. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahawa sifat al-maut ataupun mati dan apa jua makna yang seerti dengannya adalah satu sifat yang mustahil ke atas Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hujah dan dalil yang kukuh, sesiapa sahaja yang mensabitkan sifat al-maut atau mati dan apa jua istilah yang seerti dengannya bagi Allah Azza wa Jalla sudah pasti dihukumkan terkeluar daripada Islam. Ya? Wal'iyazubillah. Ini yang kita kena pegang teguh. Ya? Kita kena pegang teguh bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat hayat. Ya? Sifat hidup. Hayat yang bagaimana? Hayatnya, hidupnya bersifat dengan qadim. Tidak ada permulaan. Sifat hayat yang qadim lagi baqa. Tidak ada kesudahan. Tidak ada permulaan dan juga tidak ada kesudahan. Ingat balik apa yang saya jelaskan dulu. Kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semuanya qadim. Kita i'tiqadkan semuanya bersifat qadim, ya, lagi baqa. Ya. Ini kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan kita i'tiqad Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah yang mirip kepada Wahabi dan sebagainya, ya. Yang mengiktikadkan, ya, yang Mu'tazilah mengiktikadkan hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang qadim, bukan sifat-sifatnya. Ini kita berbeza, ya. Sebab itu kita ni alhamdulillah beruntunglah, ya. Beruntung maknanya kita ni duduk di Malaysia. Dan kita daripada dahulu lagi zaman, ya, sejak zaman berzaman di alam Nusantara Melayu ni berpegang dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang majoritinya, ya, yang ada dalam dunia ini adalah beriktikad dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang pegang yang kita yakin sahih, betul dan bertepatan, ya, dengan kehendak, ya, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, ya, ini yang kita kena pegang teguh, ya. Mudah-mudahan Allah SWT bukakan, ya, pintu kepahaman kepada kita dan untuk kita terus beramal, ya. Jadi hadirin sekalian, untuk malam ni saya ingat untuk sifat mustahil ini, bagi sifat hayat kita habis dah malam ni. Nak sambung pada sifat yang seterusnya, ada masa sikit lagi. Saya ingat kalau ada soalan apa kita buka, ya, sebelum kita tangguhkan majlis. Persilakan jemaah. Ya. Jika ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya minta kita berhenti pukul 9-10 minit, boleh, ya? Boleh, Datuk. Boleh. Rasa macam senyap je, Datuk. Tak ada soalan ni. Ada. Sebab jelas rasanya penerangan Datuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian, kalau tak ada soalan, saya
Saya mohon berhenti di sini dululah. Dan apa Dipersilakan ni? kita Ya, tutup majlis terus dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. ya. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Sebenarnya saya pun keletihan ni sebenarnya. Baru balik daripada Sabah malam tadi. Dan hari ini masuk pejabat, ada program pula daripada pagi sampai ke petang. Itulah. Alhamdulillah tak ada soalan ni, dapatlah saya berhenti awal sikit. Jadi apa ni, mohon doa semualah. Mudah-mudahan sehat, terus sehat, walafiat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله.